you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, usaha yang halal itu lebih berat daripada memindah bukit ke atas bukit. Baik, ini tafsiran ataupun pandangan Ibnu Abbas. Dia kata usaha yang halal tu lebih berat daripada pindah bukit ke atas bukit. Itu satu perumpamaan yang cantik. Jadi dia kata di sini, nak cari makan, nak cari duit, nak cari rezeki yang halal ni, macam pindah bukit, ambil sebutir bukit, nak pindah atas bukit. Bukan maknanya nak ambil sebutir bukit tu nak pindah ke tempat lain tak. Hak tu macam pindah rumah lah tak. Rumah kita nak pindah rumah yang besar, itu macam rumah kampung lah. Kalau rumah taman ni tak boleh. Yang jenis pakai tiang apa tu kayu kan. Kita pindah, angkat ramai-ramai, letak 2-3 10 meter ke depan, itu tak ada masalah. Tapi bila nak angkat rumah, tak, nak pindah atas bukit, tu dia. Itu tuan-tuan bayang lagu tu. Kalau nak bayang pindah bukit atas bukit mungkin tak apa nampak. Pindah rumah zaman-zaman dulu, nak pindah daripada bawah letak atas bukit. Begitulah gayanya kesusahan dan kesulitan, cabaran yang terpaksa dihadapi oleh orang yang cari rezeki halal. Rezeki ataupun cari makan ikut cara yang tak molek, menipu apa benda ni semua, rasuah mudah. Cuma ada juga risiko, tetapi kalau pandai mudah. Seperti yang kita semua maklum. Buat projek sikit, orang politik atas nama menteri ke esko ke apa benda buat projek, benda yang 1 juta boleh buat 2 juta. Benda yang 10 boleh buat 15. Different itu ada 5 juta tu, itu kita pakat kongsi lah. Itu mudah je. Tetapi nak mencari rezeki yang halal, itu yang agak kesulitan. Jadi kalau ada orang kata kalau betul benda ustaz payahlah, memang betul. Inilah yang Ibn Abbas kata ni. Tetapi kalau kita yakin kepada rezeki itu adalah milik daripada Allah Ta'ala, yakin kepada tu, maka benda yang sulit tu jadi senang. Pasal apa? Sebab Islam dia ajar belah ke kiri kanan. Okey, kita nak 10,000 sebulan, kita pun buatlah usaha nak cari duit macam 10,000 sebulan. Usaha kita tu macam untuk cari 10,000 sebulan, tapi Tuhan bagi dapat 3,000. Maka pada masa itu Allah Ta'ala ajar, Islam ajar, Nabi ajar, dia kata kamu kena qanaah. Jadi bila qanaah mari, jiwa kita tenang. Apa maksud kata qanaah? Qanaah ini ialah kamu redha je lah dengan apa yang kamu dapat. Betul dah kamu usaha tu, cara kamu usaha tadi nak dapat 10,000. Sebab kamu tengok orang lain pun usaha dapat 10,000 tu macam tu, kamu pun buat macam tu juga. Tapi Tuhan tak bagi, Tuhan bagi 3. Okey, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada mari qanaah, tak ada perasaan qanaah, kita tak beramal dengan qanaah tadi, maka kita rasa kelang kabut. Dia buat sikit dapat banyak, aku buat, orang panggil habis teh dah. Sepatutnya aku boleh dapat 20,000, tapi tiba-tiba Tuhan bagi 5,000. Masa tu kita mula protes. Mulalah syaitan pun mari. Bila syaitan mari, maka syaitan pun jolok, geletek sikit hati kita. Last sekali tak ya, kita pun ambil jalan mudah, menipu. Menipu ke ataupun tipu ni banyak, kadang-kadang tipu secara terhormat. Tipu terhormat ni apa dia? Antaranya yang selain rasuah tu cerita lain lah. Nak minjam, tak? Nak minjam tu ada, kita jumpa, kadang-kadang kita jumpa dia minjam tu, memang perangai dia minjam tu, dia jumpa orang tu minjam,
Jumpa orang tu minjam, ya. Dan dia memang meminjam tu bukan niat nak bayar dah, cuma kelentong, ya. Kena 1 bulan dia dapat cari 2,000 seorang atas seorang, ya tak? Jumpa 5 orang 10,000 dah. Anak akan bayarlah, saya akan bayarlah, saya akan bayar. Semua akan bayar belaka. Last kali tak bayar. Itu satu penipuan sebab dia ada niat dah. Dia cakap minjam tadi bukan nak pinjam betul, memang nak tipu. Itu terhormat. Jadi kita pun tengok muka dia kesian, kita bagi. Ya tak? Jumpa orang lain pula, orang lain pun tengok muka dia kesian, bagi. Jadi itu penipuan secara terhormat. Baik. Yunus bin Ubaid berkata, pada masa ini saya tidak mengetahui ada sesuatu yang lebih sedikit daripada 1 dirham yang halal untuk diberlanjakan. Dan saudara Muslim yang dapat dipercaya dan orang yang mengikuti benar-benar sunnatul Rasul dan tetap terus akan berkurang, dan andaikan kami menemukan 1 dirham yang halal, nescaya dapat digunakan untuk menyembuhkan orang sakit. Ini semuanya macam dia kata tadi lah. Nak gambarkan susahnya, sulitnya nak mendapatkan rezeki yang halal tadi. Kita ambil sikit lagi. Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata, maksud dia, tiada seorang hamba melainkan ia akan menghadap kepada Allah pada hari kiamat, maka tidak akan bergerak kakinya sehingga ditanya tentang 4 perkara. Badannya dalam apa ia binasakan, umurnya dalam apa ia habiskan, dan ilmunya bagaimana ia lakukan, dan hartanya dari mana ia dapat dan ke mana dia belanja. Ini super, dia cuma macam mengulang balik apa yang Nabi cakap lah, ya. Jadi dia kata tiada seorang hamba pun melainkan bila dia menghadap Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala akan tanya dia. Allah Ta'ala akan tanya 4 benda. Tuan-tuan ingat benda ni, supaya kita berjalan keluar daripada masjid ni, ingat benda ni, dia baru jadi baik, ya. Pertama sekali, badan. Sampai kita binasa punya badan kita ni, sampai matilah maksudnya. Kita guna untuk apa badan kita ni? Daripada hidup sampai ke mati. Sebab tu dia kata, badannya dalam apa ia dibinasakan. Sepanjang dia dapat badan yang ada roh, ada jasad, ya. Badan kita ni ada 2, ada roh, ada jasad. Sepanjang kita hidup tadi, kita guna untuk apa? Untuk cari makan, okey, alhamdulillah. Untuk beribadat kepada Allah Ta'ala, okey. Kalau lagu tu, okey lah, ya. Tapi kalau kita punya badan ini Allah Ta'ala bagi nyawa, bagi badan yang sihat, tetapi kita alpa daripada ingat pada Allah Ta'ala, ya, lepas tu kita gunakan untuk maksiat, maka itu Allah Ta'ala akan tanya. Nombor 2, umur kita. Macam tadi juga, ke mana kita habiskan, dan ilmu pula bagaimana ia lakukan. Ini mungkinlah berkaitan dengan orang yang ada ilmu spesialis, pertama sekali dalam bab agama. Adakah tidak diajar dengan betul, ataupun dia kadang-kadang terperangkap dengan dunia cari makan, lalu dia terpaksa menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Yang ini saya dah sentuh dah sebelum ni, ya. Dan contoh-contoh tuan-tuan boleh tengok dalam surat khabar banyak, ya. Baik. Dan akhir sekali, hartanya dari mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Ini dia nak kaitkan dengan bahaya pendapatan, ya. Baik. Harta daripada mana? Harta satu je. Dalam banyak-banyak 4 benda ni, hak Tuhan nak tanya ni, ya tak? Pertama sekali, badan sihat. Tuhan tak tanya, engkau badan sihat ni daripada mana? Tak ada. Badan sihat ni mari daripada aku, ya tak? Dia tak boleh nak kata badan sihat ni daripada kita ambil cara haram ke, tak ada, ya. Baik, yang kedua, umur pun Tuhan bagi. Cuma ke mana awak belanja ke, ataupun ke mana, ataupun bagaimana, apa yang awak buat hasil daripada umur aku bagi tadi. Itu Allah Ta'ala kata aku akan tanya. Nombor 3, ilmu. Ilmu Tuhan tak tanya daripada mana engkau dapat ilmu. Tuhan tak tanya. Sebab ilmu ni, kalau ilmu agama ni tuan-tuan, halal belaka, ya.
Tak ada orang dia mencuri nak pergi belajar agama, tak ada. Kan? Dia tak ada. Tapi harta ni dua Tuhan tanya. Mari mana harta tu? Punca dia. Lepas tu awak gunung tak apa. Jadi sebab itu tuan-tuan, harta kita ni cuba perhati dah balik dalam bank. Jangan duk bincang ni saja. Sebab tu saya kata tax ini tax tax dia. Dia punya tax sentence. Sentences dia punya tax dia. Konteks dia kita tengok duit dalam bank kita lah. Itu konteks. Jadi kita baca apa yang ada dalam kitab ni, ini dia kata daripada mana dan ke mana. Okey, sebelum kita bincang bab ke mana kita gunakan duit kita tadi, kita bincang daripada mana duit aku dapat. Kalau kita ada berasalah was-was secara jujurnya lah, setelah kita mari masjid surau dah tua ke apa benda pencen ni, berasa tak sedap hati dengan duit kita yang ada dalam bank, tuan-tuan keluarkan sikit-sikit. Kalau keluar banyak-banyak kan gayak pula. Tak apa kuat. Keluar sikit-sikit keluar belanja untuk orang panggil sedekah ke apa benda, niat. Kok maknanya adalah keliru sikit. Maknanya hasil tadi tu ada campur bau yang tak elok dulu. Beli toto tikam kena masuk dalam bank juga. Masa muda-muda dulu hak rasuah tu satu hal. Ni hak tikam toto ni, Magnum ke apa benda, itu mungkin kita tak perasan masuk dalam bank. Sebab kita tak nak bila kita mati besok, anak kita, cucu kita makan hak tu. Kita tak nak keturunan kita jadi rosak kerana hak tu. Biar tentu rosak tu kerana rosak, kan? Jadi kita kena cek balik sumber daripada mana kita dapat duit. Daripada pembagian harta pusaka yang tak betul ni banyak ni, ataupun pengurusan harta pusaka kita diamanahkan atas nama abang, atas nama anak lelaki, kita uruskan, adalah yang tak betul. Cerita dia cukup banyak kalau bab pengurusan harta pusaka ni. Jadi yang itu oleh kerana Tuhan Tuhan akan tanya daripada mana awak dapat. Bila dah dapat, okey, hak comel pun kena belanjakan juga untuk benda yang comel, yang bagus. Apatah lagi kalau sumbernya yang tidak comel, awak kena keluar sikit untuk bersihkan. Tutahhirukum, untuk bersihkan. Jadi tuan-tuan, dalam bab harta ni itulah dia keadaan dia. Mudah-mudahan kita balik nanti mikir ada ke tak sumber-sumber yang kurang jelas yang ada dalam bank kita, dan kalau rasa ada, keluarkanlah sikit-sikit. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla sallallahu alaihi wasallam. So far from you,